Didik TV KPM. Okey, terima kasih Ria. Okey, murid-murid, hari ini kita nak sambung pembelajaran kita di mana kita akan belajar membiak ikan. Okey, kita dah tahu dari segi ciri, kita dah kenal jantina ikan, kita dah tahu cara untuk menyediakan tempat pembiakan dia. Jadi hari ini kita sambung kembali untuk membiak ikan. Okey, murid-murid. Okey, kaedah membiak ikan hiasan jenis beranak dan juga membiak ikan hiasan jenis beranak ni. Ini sangat pentinglah sebagai kita penternak dan juga ataupun pengeluar untuk ikan hiasan jenis beranak. Baik. Kaedah pembiakan adalah menggunakan kaedah semula jadi. Kita tidak menggunakan kaedah lain. Kecuali kalau ikan lain, kalau ikan air tawar, mungkin dia ada pembiakan lain lah. Ada dua kaedah. Untuk pembiakan ikan hiasan jenis beranak, hanya satu saja untuk ikan hiasan jenis beranak, iaitu semula jadi. Baik, ikan apa yang kita hendak biak? Okey, kita ingat kembali kita dalam KSSM kita ada 4 spesies ikan, iaitu ikan gapi, swordtail, platy dan molly. Okey, kita dah kenal semua jantina dia, kita dah faham jantan betina dia. Baik. Langkah untuk menjalankan pembiakan ikan hiasan jenis beranak. Baik, langkahnya ialah yang pertama, penyediaan tempat pembiakan, contoh akuarium yang lengkap dengan sistem pengudaraan lah. Okey, yang tu kita dah siapkan kan. Okey, baik. Yang kedua, mengenal pasti induk yang telah diasingkan selama 2 minggu. Okey, yang tu induk yang kita telah asingkan selama 2 minggu, kita dia pilih berdasarkan ciri-ciri induk lah. Okey. Yang ketiga, melepaskan induk ke dalam sangkar pembiakan dengan kadar nisbah 1:4, iaitu 1 jantan 4 betina. 1 jantan 4 betina. Okey. Langkah yang keempat adalah kita menambah sedikit garam dapur, garam dapur. Okey. Yang kelima adalah induk betina akan melahirkan anak. Setelah induk betina akan melahirkan anak, dan yang akhir sekali, benih kita akan asingkan. Okey, akan asingkan untuk proses yang seterusnya, iaitu mengasuh nanti. Baik, di hadapan kita ni ada akuarium yang telah pun siap lah. Betul. Okey, akuarium yang dah siap. Okey, agak-agak apa lagi yang belum siap di sini? Okey, sebenarnya nanti kita akan tambah kemudian. Okey, baik. Akuarium yang telah diisi air oleh Ria tadi, dan juga dah ada sangkar pembiakan dalam akuarium tersebut. Okey, baik. Langkah utama apa kita perlu buat tadi adalah kita dah sediakan air, dah sediakan tempat, maka kita akan kena pasti induk yang telah kita asingkan. Baik, di situ ada 2 akuarium kecil yang telah kita asingkan jantinanya dan telah kita pisahkan selama 2 minggu. Okey. Kenapa 2 minggu? Murid-murid ingin tahu? Baik. Kenapa kita pilih asingkan selama 2 minggu? Supaya kita nak mengelakkan daripada dia membiak tanpa mengikut jadual kita lah. Okey. Okey. Jadi kita lagi satu adalah untuk merangsangkan dia punya merangsangkan untuk dia membiak, untuk mengawan. Okey. Jadi Ria boleh melepaskan induk tak? Induk yang jantan 1, betina 4. Oh, mengikut nisbah yang cikgu bagi tahu tadi. Nisbah yang saya maklumkan tadi lah. Okey, ni betina dah ada 4 ekor dalam ni cikgu. Okey. Boleh ke kalau kita masukkan terus cikgu? Boleh. Okey, ke dalam sangkar perlahan dia cikgu. Okey, perlahan. Perlahan. Okey, ada 4 ekor ikan betina ya cikgu. Okey. Okey. Betul. Okey. Seterusnya kita ambil yang untuk induk jantan. Okey, induk jantan. Seekor. Ya. Okey. Pilih yang terbaik yang jantan tu ya. Pilih yang terbaik. Pilih yang terbaik. Okey, saya rasa yang ni terbaik cikgu. Okey, kalau pilih terbaik. Okey, betul. Okey, pandai. Okey. Lama cikgu. Okey. Okey, kemudian kita masukkan tumbuhan akuatik. Tumbuhan akuatik. Yang ni masukkan terus juga okey, ke cikgu? Masukkan terus pun tak apa sebab dia air masih lagi air kita masih pakai boleh. saut lah cikgu. Boleh. Dapatkan sikit kepada akuarium. Ya. Ni untuk apa cikgu? Okey, tumbuhan akuatik untuk peringatan murid-murid adalah untuk merangsang dia dari segi persekitaran semula jadi. Okey, masukkan semua. Dia kena berapa hidupan ni cikgu?
harus ada di dalam ini? Okey, kita bagi dia penuh sudah memadai, ataupun ada satu pun memadai, ya. Jangan terlalu banyak, nanti pergerakan dia terganggu, sebab akar tumbuhan akuatik ini juga berfungsi, untuk melindungi anak ikan. Okey. Bila kita dah siap begini, kita jangan lupa untuk kita tambahkan lagi rangsangan untuk ikan ini membiak. Kita kena masukkan sedikit garam dapur. Oh, garam pun perlu, cikgu? Ya. Okey. Banyak ke cikgu kita perlu letak garam ni? Dia tak perlukan banyak, hanya secubit sahaja. Secubit garam ambillah sahaja. sedikit dengan menggunakan sudu tu, ya. Okey. Agak-agak so, kita secubit. agak-agak secubit je lah, ya, cikgu. Kalau terlalu banyak, akan menyebabkan ikan ini, air ini akan jadi masin, maka ikan ini boleh mati. Jadi kita hanya berhati-hati sedikit juga dengan penggunaan garam lah, cikgu, ya? Ya, kena berhati-hati, ya. Okey, kalau tengok betul, secubit cikgu banyak ni, cikgu. Lebih kurang secubit, betul? Boleh. Okey. Letak tanpa perlu kacau? Tak perlu kacau. Okey. Nanti dia akan larut sendiri, ya. Dia akan ada proses larutan sendiri. Okey, apabila kita dah siap semua, kita hanya perlu tunggulah. Okey, tunggu sahaja. Okey. Jadi apabila dah siap, mungkin dalam 2-3 hari ataupun kadang-kala kalau induk yang betul-betul cukup matang, dia akan terus melahirkan anak. Okey, dia akan terus melahirkan anak. Sebab itulah masa kita pilih induk, kalau induk tu yang dah ada mata-mata itu lagi baiklah. Ada tumpuk hitam pada bahagian perutnya itu menunjukkan anak-anak dia dah bersedialah. Tapi kalau tidak ada, kita letak kat sini, dia akan mengawan. Macam mana proses dia mengawan? Murid-murid, proses dia mengawan di mana ikan jantan akan mengejar dahulu ikan betina. Okey, dia akan berlaku proses pengejaran antara jantan dan betina. Apabila proses pengejaran itu telah berlaku, apabila dia telah bersedia, induk jantan akan menjadikan sidik anal iaitu diubah suai menjadi gonopodium tadi, akan masuk ke dalam saluran pembiakan induk betina. Masa itulah sperma akan disalurkan ke dalam organ pembiakan yang betina. Okey. Jadi dah masuk, okey. Ini adalah merupakan dah sekali kita kenalah membuat pemerhatian kepada proses pembiakan. Sebab itulah kita kena ada borang rekod tadi, ya. Kita rekod. Okey. Baik, ini adalah ilustrasi dia. Okey, ini adalah ilustrasi yang di mana kita telah pilih induk. Sekali lagi cik ulang, pilih induk. Lepas itu kita akan masukkan seperti Ria yang dah masukkan tadi. Okey. Kemudian induk ni dah bunting. Okey. Induk dah bunting. Setelah dia bunting, dia akan melahirkan anak. Okey. Melahirkan anak, kita isi garam. Okey. Kemudian anak itu kita akan tangguk dia dan bawa keluar untuk proses yang seterusnya, di mana kita akan memberi makan supaya ikan ni boleh membesar dan boleh mencapai saiz pasaran yang kita hendak. Berapa banyak yang kita perlukan. Ini contohlah. Ini adalah contoh. Bolehlah diangkat. Ini adalah contoh anak-anak ikan hiasan jenis beranak yang kita boleh hasilkan. Okey. Okey. Kalau tengok cikgu, berapa ekor yang kebiasaannya ikan betina tu akan bertelur? Berapa ekor? Beranak. Beranak dia. Baik, kebiasaannya normal dalam dia paling tinggi pun maksimal biasanya adalah 50 ekor. 50 ekor. Jadi cuba bayangkanlah murid-murid, kalau ada 50 ekor, harga seekor. Kalau ikan gapi jenis purple mosaic, itu pun dah harga dekat RM20 seekor. Wow. Baik, kalau ada 20 ekor, betul? banyak. Okey. Ada lagi Ria nak tanya kepada saya? Satu lagi soalan cikgu. Mengenai pembiakan tadi, berapa lama ambil masa untuk ikan betina itu bunting, ya. Okey, baik. Biasanya bergantung pada kematangan induk. Kalau induk yang betul-betul matang, dia sekejap saja. Okey. Murid-murid juga boleh menggunakan bahan-bahan yang terbiar untuk mengelakkan daripada kita, kalau tidak ada wang, kita boleh menggunakan seperti tong-tong cat. Bayangkanlah satu sekolah ada 5 tingkatan dan ada 4 kelas. Setiap satu kelas ada satu tong cat saja cukup. Jadi kalau 5 kali 4 ada 20 tong. 20 tong ni dibasuh, kan, jadikan satu bekas untuk pembiakan ikan. Dah dapat jimat kos. Jadi ini adalah sangat menguntungkan untuk pelajar. Jadi dapatlah jimat
wang dia dari segi membeli bekas seperti akuarium. Okey. Ini dapat jimat lah. Baiklah cikgu, rumusan untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini, silakan. Baik, terima kasih ya. Baik, murid-murid, hari ini kita telah belajar tentang pembiakan ikan hiasan jenis beranak daripada kita tidak tahu, mengenal ciri-ciri untuk jadikan induk. Akhirnya kita kenal ciri-ciri jadikan induk. Seperti mana Ria tadi telah pun mengenali ciri-ciri induk dan juga membezakan jantina ikan. Okey. Jadi saya berharap murid-murid boleh menjadi seorang yang berjaya dalam bidang akuakultur dan haiwan rekreasi. Okey, baiklah cikgu. Macam mana pula dengan prestasi keseluruhan Ria hari ini, cikgu? Okey, baik. Dari segi keseluruhannya, alhamdulillah Ria berjayalah melakukan beberapa ni. Jadi itu dikali dalam kategori cemerlang lah. Okay. Terima kasihlah kerana berjayalah menghasilkan induk, mengenal jantina ikan lah. Terima kasih cikgu. Dan mungkin murid-murid di rumah nak melakukan latihan pengukuhan di mana, cikgu? Di Pelantar Delima KPM ya. Okey, murid-murid boleh dapatkan di Pelantar Delima KPM. Didik TV KPM